Saya diamanahkan untuk tempoh 1 jam ini mengupas tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan sepanjang zaman. Saya rasa elok kalau saya mulakan dengan beberapa pengalaman saya. Masa saya kecil-kecil dulu tuan-puan, kita dengar Nabi ni hanya melalui solawat sahaja. Baik, terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya suka semangat ni. Dia walaupun tak kuat tapi dia menggetar jiwa. Cuba lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa masuk dalam hati, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kata-kata penghargaan dan juga rasa terima kasih saya dedicate saya sampaikan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah USJ 9 yang melakukan ataupun yang mengadakan Karnival Maulidur Rasul. Rasulullah always in my heart. InsyaAllah. Thank you. Okay. Rasulullah is always in my heart, Masya Allah. Ibarat universiti yang terbuka ya. Jadi kita membuka peluang dan juga ruang kepada tuan guru kita untuk hadir ke masjid ini. Bukan sahaja memeriahkan tetapi meninggalkan mutiara-mutiara hikmah yang penuh ilmu daripada kitab-kitab, daripada pelajaran-pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman untuk kita sama-sama pelajari dan kita hidupkan pula, amalkan pula dalam rumah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, saya diamanahkan untuk tempoh 1 jam ini mengupas tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan sepanjang zaman. Saya rasa elok kalau saya mulakan dengan beberapa pengalaman saya. Masa saya kecil-kecil dulu tuan-puan, kita dengar Nabi ni hanya melalui solawat sahaja, kan? Kemudian semakin kita membesar, kita belajar tentang Nabi di sekolah-sekolah. Saya sebagai seorang anak yang pertama dalam keluarga saya bukan anak Datuk Dusuki Ahmad. Saya bukan anak Ustaz Dusuki Rani. Orang kata Ustazah ulang-ulang lagi dah banyak kali. Betul tuan-puan, saya semalam pergi ke PD tu, saya cakap dah. Tapi lepas habis majlis tu, ada lagi yang pegang saya. Dia kata saya admire dengan your elder sister. Saya ni anak sulung. Elder sister yang mana? Rupanya anak Datuk Dusuki. Datuk Dusuki Ahmad tu. Jadi saya kata bukan. Bukan ke? Saya ingat Ustazah bergurau, dia kata. Dah cakap betul pun dia anggap bergurau tuan-puan. Allahu Akbar. Jadi nak ceritanya, arwah ayahanda saya, Wak Dasuki tu, dia bukan ustaz, dia bukan datuk. Dia pernah bercakap dengan saya. Dia kata, selama mana awak berada di dunia ini, pegang 2 benda je. Al-Quran dan juga hadis Nabi. Masa tu kan puan-puan saya tak faham. Saya kata kenapa kena pegang Al-Quran dengan hadis Nabi ni? Jadi kemudian kita tapi simpan, benda tu ada dalam kepala, ada dalam hati, tak boleh nak buang, terngiang-ngiang suara ayah. Sampai sekarang lagi, boleh rasa arwah ayah punya pesanan tuan-puan. Jadi bila saya disekolahkan di sekolah agama, sekolah menengah agama Isyamuddin, Kampung Jawa, kita ada sesi-sesi kuliah macam ni. Kemudian kita belajar hadis. Kat sana pelajaran pengajian subjek agama Islam tu dia tinggi, dia ada pelajaran pengajian agama Islam tinggi, dia ada pengajian agama Islam rendah. So yang kami punya pengajian agama Islam tinggi. Jadi bila tinggi itu dia punya kitab tebal-tebal. Jadi belajar berkenaan dengan hadis dan sebagainya. Suatu perkara yang sangat
membekas dalam hati saya adalah apabila kita bersolawat tu. Kita solawat kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solawat tu, dia selalu membantu kita kalau kita terlupa tu pun. Kita terlupa sesuatu tu, nenek saya pun cakap, selawat. Selawat, kita selawat tapi main-main lah masa budak-budak tu. Dalam main-main tu boleh teringat apa yang kita lupa. Jadi itu something yang menyentuh hati saya. Saya kata, bila kita berselawat, kita akan dapat apa yang kita nak. Dan bila saya belajar, Masya Allah, rupa-rupanya kita discover, kat rumah tak dapat ni. Tapi dekat sekolah baru tahu. Apa yang tahunya? Setiap cara hidup kita seharian, aktiviti harian itu, ada kaedahnya dalam hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tidur ada caranya. Nak makan ada caranya. Nak masuk tandas ada caranya. Yang paling best apa? Cara nak buang air pun ada. Kedudukan dia tu, tak boleh nak demo kan, kena imagine je lah. Kedudukan dia tu pun ada. Dan kita bila belajar, kita boleh nampak daripada sudut perspektif sainsnya. Daripada sudut sainsnya, bila kita belajar kedudukan perutnya kat mana kan, tengok, Masya Allah, patutlah kita kena memberatkan sebelah kiri. Sebab dia punya saluran itu dia pergi jatuh ke kiri. Jadi bila macam tu kita akan memudahkan urusan itu supaya kita buang air tak tersekat. Satu benda yang indah. Lepas tu bila makan dengan tangan. Kita duduk garpu kan, makan dengan tangan. Tangan ini dia kata mudah membuatkan makanan itu hadam. Memang tak ada enzim, tak nampak pun enzim. Tapi dia mudah untuk dihadamkan. Pernah satu masa ada sahabat Cina kita. Dia kata, kenapa orang Melayu suka makan dengan tangan? Jadi ada yang seorang jawab, ada enzim, dia kata. Dia ni yang Cina ni orang sains. Dia kata, mana ada enzim? Enzim apa yang ada dalam sini? Dia kata itu. Rupa-rupanya kita tak boleh jawab secara logik orang sains ni. Kita tak boleh jawab secara ilmiah. Dia kena jawab secara logik. Jawapan secara yang bodoh-bodoh je. Saya kata, madam, makanan yang kita pegang dengan makanan yang kita guna sudu, mana yang cepat basi? Yang kita pegang. So maksudnya bila kita makan masuk dalam perut, yang mudah untuk dihadam tu adalah yang kita guna tangan. Betul lah. Baru boleh terima. Jadi ada kala waktu Masya Allah, kita tak perlu jawab dengan ilmiah. Kita jawab dengan benda yang logik aja. Jadi nak ceritanya, apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, dia akan menembusi bukan sahaja daripada sudut ilmiah. Kalau sudut ilmiah tu kita nampak, begini keadaan dia, formula dia begini dan sebagainya. Tapi pada sudut yang kira bodoh-bodoh punya alasan pun boleh terima, Masya Allah. Dan memang benarlah apa yang Allah firmankan dan Allah ingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang datang daripada Nabi itu, Nabi express atau yang tiku tu disebut benda-benda datang daripada hawa nafsu dia. Tidak sama sekali. In huwa, kecuali segalanya wahyun yuha. Wahyu daripada Allah. Dan wahyu daripada Allah, Nabi dah wafat. Tetapi hadis dan sunnah inilah hadiah yang sangat mahal, bernilai, yang sangat bernilai tinggi nilainya dalam hidup kita yang ditinggalkan buat umatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat Rasulullah ini memang suri teladan sepanjang zaman. Apa yang Nabi lakukan dulu, dah 1400 tahun dulu, kita guna sekarang, kita akan rasa senang, kita rasa tenang, kita rasa ada barakahnya. Contohlah, sebarkan salam saja
dan senyum. Nabi SAW kan, dia suka senyum kan. Dan tidak pernah para sahabat kata melihat wajah Nabi itu dalam bentuk keadaan yang masam, yang merungut, yang kerut, ya, muka dia tak pernah. Di dalam keadaan sentiasa senyum. Dan kita ni perempuan, kalau kita sentiasa senyum, rupa-rupanya senyum tu bukan untuk orang. Senyum tu untuk siapa? Diri dan kesihatan diri. Hari ini of course lah, dalam sains pun kata kalau senyum tu kita punya otot jadi lunak, lembut. Berbanding dengan masam tu otot kita berapa, 27, 28 kan. Yang berkerut tu dia macam ada strain, ya. Dia pun stres otot tu sebab kita masam. Tapi bila senyum dia jadi lunak, dia jadi lembut. Dan hormon pula, the effect pula pada hormon. Itu scientific punya explanation lah. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut logiknya, bila kita senyum pada orang, kita nampak tak senyum kita? Tak nampak, kecuali kalau kita tengok cermin kan. Kita senyum pada orang, saya senyum sekali, yang di hadapan saya ini letak 50 orang. Saya dapat 50 senyuman berbalas. Itu kalau kita nak balasan. Dan tuan-puan, bila kita nampak orang senyum, apa perasaan kita? Happy-nya, tenangnya kan, ada harga dirinya, Masya Allah. Senyum diri sendiri tak nampak. Tapi senyum orang yang sampai pada kita itu 50 tepukan, orang kata. Tepukan kalau macam kata, okey, 50 tepukan. So kita tenang. Jadi kesimpulannya, kalau kita ada masalah, senyum dulu. Ada masalah, ada kesusahan, senyum dulu. Dan bila kita senyum, hormon tenang akan keluar. Kita boleh berfikir dengan cara yang waras. Berusahalah untuk ikut baginda Rasulullah SAW. Letak keutamaan, keterujaan kita untuk mengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Masa saya belajar dulu di universiti berkenaan dengan Nabi, kita belajar topik dia tarik kan. Bila saya masuk ke universiti, kita dihadapkan dengan satu kitab yang bernama Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ni dia ada banyak pengarang dia. Yang saya belajar dulu Said Ramadan Al-Buti. Ya. Jadi dia punya best. Dia cerita sikit saja berkenaan sejarah Nabi sebagai intro. Kalau nak dalam lagi, kena cari kitab lain. Lepas tu dia letak pengajaran. Jadi pengajarannya ada 5, ada 7 macam kelahiran baginda SAW. Ya. Kemudian Nabi dihantar pergi ke perkampungan. Apakah pengajaran dia? Dia letak 5 je pengajaran. Tapi kita sebagai pelajar atau sebagai manusia yang belajar, bila dia letak 5 pengajaran, kita ada tendensi untuk melihat pengajaran-pengajaran yang lain. Jadi kata Masya Allah, memang sangat sesuai walaupun Nabi SAW berada 1400 tahun yang lampau. Nabi secara sejarahnya, waktu kecilnya dia dihantar ke perkampungan. Dan kalau pengajaran kita tengok 3 benda lah. Di kampung tidak ada pencemaran. Hari ini ada pencemaran tak? Ada. Di kampung bahasa dia masih genuine lagi. Sekarang bahasa kita bahasa genuine ke dah campur rojak dah kak? Campur rojak dah. Yang ketiga, di kampung fizikal dia tu sebab kawasan lapang, makanan sayur-sayuran tu masih fresh lagi kan. Jadi untuk kesihatan tubuh badan boleh dapat. Betul tak? Sekarang macam mana? Semua instant kan? Semua grab food, food panda. Lepas tu nak cari yang halal tu, makanan yang segera banyak dia dapat sertifikat yang halal. Tu yang kita opt, pilih je terus pada yang halal mudah. Tuan-puan, walaupun sekarang ini nak cari kampung susah. Orang nampak kampung terus macam, best je kampung. Kat kampung-kampung ada homestay, tempat percutian lagi. Sebab orang dah tak larat, tak lalu dah dengan bandar pekan. Banyak sangat pekan dengan bandar. Jadi kampung itu adalah sesuatu idaman yang kita akan pergi waktu cuti. Kan kita bercuti kat mana? Kampung. Kalau dulu nenek-nenek kita tanya cuti kat mana? Kampung. Dia akan pelik. Orang bercuti di bandar dulu. Hari ini kita balik ke kampung. Tapi kita tengok kampung tu dah terhad.
Bila kita belajar balik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengajaran yang ada 3 tu, rasa-rasanya boleh tak kita ikut sunnah Nabi? Walaupun tak ada kampung. Rasa-rasanya boleh ikut tak? Boleh kan? Bahasa, fokus kepada bahasa anak supaya anak ini dia menggunakan bahasa yang betul dan tepat. Bukan bahasa, kalau tulis tu kan jadi AQ. AQ tu apa? Aku. Kita baca, ya Allah, itu pening kepala. Bahasa dia, bahasa memang. Tapi tak apa, kita gunakan bahasa, ajar dia untuk bercakap dengan bahasa yang baik. Boleh latih. Boleh pula pilih sekolah-sekolah mana yang memang menitik beratkan tentang penggunaan bahasa. Kita boleh pilih hari ini. Yang kedua, jadi kita ambil je pengajaran dia walaupun tidak sama sebagaimana Rasulullah. Kat sini nak cari padang pasir memang susah. Tetapi kita boleh adapt dengan apakah hikmah di sebalik yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tengok kesihatan. Kesihatan sekarang kita kena adjust lah kita punya pemakanan. Even yang piramid makanan pun berubah. Betul tak perempuan? Berubah dah sekarang berbanding dulu. Kalau macam sekarang kita makan sayur lauk kena lebih daripada nasi. Kalau dulu nasi tu lebih sebab nasi tu masih ada lagi dia punya serat dan juga dia punya kulit-kulit dia tu kan yang berkhasiat. Memang nampak tak cantik tapi rupanya cantik pada tubuh badan kita. So berubah. Maka adjust. Apa yang Nabi makan itu kesihatan. Maksudnya jaga anak-anak kita punya kesihatan. Bagaimana dia perlu memilih makanan. Yang mungkin sekarang ni bab halal kita rasa kita dah ada 1 unit dah. JAKIM kan. Dengan sertifikat dia yang boleh keluarkan pula sijil halal. Tapi yang kita kurang untuk fokus adalah yang thayyibah itu. Halalan thayyibah. Yang thayyibah itu. Cara pengendalian, mungkin cara pembungkusannya, cara masaknya kan. Kaedah-kaedah yang itu yang di bawah thayyibah. Kita banyak pada yang halal tapi kita terlupa yang thayyibah. Sedangkan 2 itu dia bergandingan. Halalan thayyibah. Mesti datang bersama. Dia tak ada wow pun. Halalan wa thayyibah tak ada. Halalan thayyibah. Jadi sama sekali kembar. Yang halal dan lagi yang baik. Sebab apabila dia terpisah, kita tidak akan dapat sunnah Nabi ni tuan-puan. Saya sedang menceritakan bagaimana kita nak mengguna sunnah Nabi ini pada zaman sekarang. Sebab evergreennya pengajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini bila kita pisahkan halalan daripada thayyibah, maka orang akan mencari yang halal tanpa fikir thayyibah itu. Okey, saya selalu bagi example atau contoh ini. Kalau anak kita balik daripada sekolah, kita sediakan makanan. Kat masjid ni dah ada carnival dah ni. Kita nak attend program-program tu tak berhenti-henti. Banyak program daripada malam tadi saya dipahamkan sampai pukul 12. Itu pukul 12 baru habis. Keluar daripada pagar masjid belum tentu pukul 12. Pukul 1 kot sampai ke rumah. Tok-tek persiapkan. Ada mau pukul 2 pagi kan. Itu belum lagi termenung dekat katil tu kan. Nak tidur besok, nak sarapan apa, nak bagi cepat sikit besok, program apa pula. Fikir-fikir mau pukul 2.30, pukul 3 pagi kita tidur. Dah bangun awal lagi. Jadi tak sempat lah siapkan makanan. Sediakan aja apa, Maggi. Lepas tu Alhamdulillah beli kurma Munawarah, kurma saya tu kan. Daripada Tanah Suci Madinah tuan-puan. 5 kilometer je ladang tu daripada Masjid Nabawi. Letak 1 pinggan kurma, 1 lagi letaklah ramen. Agak-agak anak-anak kita bangun dia kejar yang mana dulu? Kan? Kita boleh ukur sendirilah. So dia kejar yang ni ramen ni. Kenapa kita tanya? Kenapa makan ramen ni? Oh dia kata sedap. Dua-dua halal betul tak? Tapi thayyibah yang mana tuan-puan? Jadi kita kena ikut cara baginda Rasulullah SAW itu. Dan actually memang kita boleh belajar daripada dia. Pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil, kita boleh petik. Subhanallah. Dan kita laksanakan hari ini. Jadi halal dan thayyibah jangan pernah diasingkan. Itu sebagai contoh.
dengan bahasa, dengan dia punya fitness, dia pencemaran itu tidak ada udara, subhanallah. Sekarang banyak sangat apa orang kata tu, penapis udara lah. Sekarang kita boleh pakai mask lah lagi. Kemudian cara senaman, cara hidup yang sihat ada sudah diamalkan. Masya Allah. Jadi itu bab masa Nabi kecil. Kerana bila Nabi SAW membesar sebagai remaja. Cuma kita tahu ke tak tahu je lah Nabi. Tentang sejarah-sejarah Nabi ini. Nabi SAW membesar remaja. Apa yang Nabi suka adalah Nabi membantu pakciknya. Nabi terlibat dia dengan dalam satu peperangan Fijar. Dan satu lagi dia kerjasama ataupun bai'ah. Bukan bai'ah Ridwan tetapi bai'ah yang dia beraku janji bahawa tidak akan ada penipuan di dalam jual beli. Dan dia akan membela kepada orang-orang yang menjual dan membeli seandainya mereka dizalimi. Jadi Nabi terlibat dengan apa? Isu masyarakat. Itu masa remaja tuan-puan. So kalau begitu, kalau kita nampak memanglah sekarang mana ada peperangan yang ada dekat negara kita. Yang ada sekarang ni di Gaza. Yang ada di Syria tuan-puan kan. Jadi kita nak pergi pun kita ada limit, ada had. Saya dengan semalam jumpa dengan anak saya. Anak saya cakap, Umi jom pergi Gaza Umi. Saya kata jom. Macam boleh pergi. Tapi kita tak boleh pergi. Maka ambil pengajaran dia. Kalau tak dapat pengajaran dia, kita rugi. Sebab sebenarnya, apa yang Nabi tonjolkan 1400 tahun lebih tu, sangat-sangat layak dan sangat-sangat ideal. Bukan ideal tu macam pelik untuk dikecapi, tetapi sangat indah untuk kita laksanakan sepanjang zaman. Nabi SAW waktu remajanya, dia tidak memisahkan dirinya daripada isu-isu semasa. Kita lihat anak-anak remaja kita hari ini, dia berusaha untuk memisahkan daripada isu semasa. Dia jadi apa? Orang yang mementingkan diri sendiri. Nabi tak, tuan-puan. Hatta sewaktu Nabi teringin nak melihat keramaian, ada pesta-pesta, tuan-puan, Allah hantar rasa mengantuk pada Rasulullah SAW. Itu pun kita dah belajar dah. Maksudnya anak-anak muda kita kalau nak pergi ke keramaian-keramaian tu yang berdansa-dansa, berdancing-dancing, entah Halloween tu kan, nampak? Jadi kita kena cuba alihkan perhatian. Alihkan perhatian, kena bagi dia sibuk supaya dia tidak pergi ke arah tersebut. Saya ambil contoh Imam Malik, umur dia 16 tahun waktu tu. Dia pun tergerak hati nak join pertandingan menyanyi, tuan-puan. Dulu ada Akademi Fantasia juga. Tapi gaya dia orang lah. Khalifah waktu tu, dia sedang mencari 40 penyanyi istana. Imam Malik memang terkenal dengan suaranya yang merdu. Suaranya tu yang sangat-sangat menyenangkan hati. Kawan-kawan dia dah tahu dah. Imam Malik ni kalau masuk ni habislah mesti dia menang. Kawan dia bagi warning kat dia. Kalau kau masuk, kita putus hubungan kawan. Itu kawan kepada Imam Malik. Tuan-tuan puan-puan, Imam Malik tergerak hati dia nak pergi. Ini kita tengok macam mana ibu Imam Malik, dia beramal dengan sunnah Nabi di zamannya. Jadi dia pun bagi tahu pada mak dia, anak yang baik ni memang akan tanya mak, akan bincang dengan mak, walaupun benda-benda yang lekeh. Dia pun bagi tahu pada mak dia, mak, saya nak ikutlah pertandingan yang dibuat oleh istana khalifah tu. Boleh ya mak? Dapat itu tukar bahasa USJ lah. Mak dia ni, kalau kita lah kot kan anak kita, kita kata apa? Tak payahlah. Buat apa lah nak pergi menyanyi-nyanyi macam tu, mengaji lah dulu tak habis lagi mengaji, nak menyanyi lah pula. Siapalah kita ni, duit kita tak ada nak masuk pertandingan-pertandingan macam tu. Kita akan kata gitulah. Tapi mak yang bijak ni so yang ini sangat dekat dengan kita, kita boleh apply. Dia tanya dengan anak dia, apakah tujuan? Apakah yang kamu akan dapat bila kamu jadi penyanyi nanti?
Apa tujuan kamu? Apa yang kamu akan dapat? Jadi dia pun cakap, Mak, kalau saya masuk pertandingan itu dan saya menang, saya menjadi penyanyi istana, nombor satu kita akan kaya, Mak. Tak perlulah kita duduk dekat rumah sewa ni. Yang kedua, saya ada kenalan dan network saya semua orang-orang besar. Dan kalau kita susah nanti, kita boleh mendapatkan bantuan daripada mereka. Tuan-puan, ibu dia dengar kan dengan tenang. Good listener. Lepas tu, mak dia tanya lagi satu soalan. Maksudnya, perbincangannya hanya tanya soalan saja. Baik. Adakah apa yang kau cita-citakan itu selari dengan apa yang Allah nak engkau lakukan di dunia ini? Terkebil-kebil dia. Mak dia tanya je, selari ke tak? Macam mana nak selarikan? Dia rupanya dia tak jumpa. Nak selarikan dengan cita-cita dia jadi penyanyi itu dengan kehendak Allah menjadi khalifatullah fil ardh. Dia harus menjadi hamba yang menyerahkan segala-galanya diri dia kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tak jumpa. Sebab kalau dah jadi penyanyi istana, maka tak pasal-pasal nanti khalifah itu atau raja itu jadi nombor satu berbanding Allah. Yang itu yang dibincangkan, yang didetailkan. Dan kemudian Imam Malik kata, tak jumpa. Tak jumpa. Dan mak dia terus kata, ni yang mak pandai ni. Dia buat shortcut terus. Habis, apa kesimpulan kamu? Kalau kamu benar-benar nak menjadi hamba Allah, memenuhi tujuan asal kita diciptakan. Dia terus lipat. Dan Imam Malik kata, aku harus menguasai ilmu, wahai ibu. Dan mak dia kata, lakukan yang itu. Tak payah mak dia membebel. Tak payah mak dia cakap dengan berhujah-hujah. Hanya tanya je sebab anak-anak dia tahu. Itu anak-anak yang tahulah. Kalau dah dipersiapkan, Imam Malik dahsyat. Mak dia persiapkan tuan-puan daripada kecil lagi nak pergi mengaji, ada pakaian khas. Pakaian mesti kemas, cantik, wangi. Dan yang kedua, sebelum dia duduk dekat majlis ilmu, mak dia suruh belajar tentang adab dulu. Dan mak dia yang recommend mana satu guru. Dan guru yang ditunjukkan itu bukan guru yang ada banyak ilmu dia tu, yang berkepuk-kepuk ilmu dia, tak. Tetapi akhlak dia sangat mulia. Itu yang mak dia tunjuk pertama. Belajarlah daripada guru ini dan kau lihat bagaimana akhlaknya. Masya Allah. Bukankah itu selari dengan apa yang Nabi tunjukkan? Dan Nabi bagi tahu, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hari ini tuan-puan, anak-anak kita nak didik satu je. Akhlak bagus ke tak? Akhlak bagus ke tak? Akhlak bagus ke tak? Cerita K-drama, K-movie, semuanya mencabut akhlak tuan-puan. Kan bila dia macam tak senonoh dengan pernah tengok tak K-drama, K-movie ni? Masya Allah, tak pernah pula. Kena tengok tuan-puan. Untuk anak kita. Sebab dalamnya banyak mesej-mesej. Ada sebagian nanti, Ustazah jangan tengok K-drama. Memang kita tak tengok, tapi macam mana kita nak explain pada anak-anak kita tuan-puan? Bab cinta je, dia dah ada satu sudut pemikiran yang melanggar sudut akidah kita. Sedangkan Nabi SAW memperjuangkan akidah dan dia tak makan dengan tawaran-tawaran apa, harta ke, darjat ke, wanita ke. Once dia dapat Al-Quran, jangan harap dia akan berundur walau selangkah. Kita pula yang boleh menggadaikan akidah anak-anak kita. Tapi anak-anak kita, anak-anak yang generasi Y to the future. Y dah habis Y, Z, lepas Z jadi alpha, lepas alpha beta pula, lepas beta gamma lah pula, dah pergi ke situ dah. Generasi-generasi ini tuan-puan, dia bukan generasi A balik. Jadi generasi kehadapan. Maka kita kena bersedia untuk menunjukkan sebab dan juga akibat pada anak-anak. Contoh falsafah cinta dia. Kenapa awak suka saya? Kenapa awak suka saya? Jadi budak tu pun akan jawab, Ipo, awak ni comel. Halah. Comel tuan-puan. Dan bila kita tengok balik, rupa-rupanya dia ada gagasan lain. Gagasan untuk
mengaut keuntungan. Sebab di belakangnya itu ada industri kosmetik. Dia nak lakukan apa yang dia jual. Ekonomi dia flourish lah sekarang ni. Siapa yang beli? Anak-anak dara kita. Tengok produk mana ni? Produk Korea, produk Korea, produk Korea. Semua daripada produk shampoo-nya, dengan apa tu, pemerah pipinya lah, dengan apa moisturizer-nya semua. Kalau dapat Korea punya, dia ada rasa lain macam. Padahal dulu kita Korea rasa macam, Korea tu kat mana? Yang bergaduh selalu tu, kita kata. Yang tahu Korea pun sebab sukan. Itulah kan dekat Seoul. Itu je lah. Lepas tu dah tak ada dah tuan-puan. Sekarang makanan dia dah jadi makanan kita. Makanan anak kita sebulan sekali mesti nak makan ramen. Lepas tu kimchi. Ya? Jadi dia tu sekali jalan. Kita duk nganga tengok K-drama. Tapi dia punya apa? Dia masukkan jarum-jarum untuk menyedut semua kekayaan di dunia ini. Orang Arab pun. Saya pergi ke Yaman yang lepas untuk misi kemanusiaan ke Maghrib. Kita nampak orang-orang Arab order ramen ke ramyeon ke saya tak tahulah dekat dalam kapal terbang ni tuan-puan. Mangkuk-mangkuk. Saya kata, ya Allah, orang Arab ni tahu makan pedas, boleh makan pedas. Lepas saya cakap dengan Farah Ali, Farah tengok Farah, dia orang pun makan makanan Korea. Itulah Ustazah. Jadi Farah Ali kan pandai cakap Korea kan, bahasa Korea. Itulah Ustazah. Lepas tu cerita dengan Farah ni, macam mana gagasan dia orang ini, dia menakluk ekonomi dunia. Tapi kita tak perasan. Masya Allah. Dan selama mana tuan-puan, kita belajar daripada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak akan sesat. Jadi Nabi masa mudanya dia terlibat dengan isu-isu kemasyarakatan, isu-isu dunia, menentang kezaliman. Anak-anak kita bawa tuan-puan. Jangan duk asyik merempit, asyik main game. Dia main game tu memang lah kan. Seronok dapat duit. Sebulan 1,000 lebih, 1,400, 2,000. Umur berapa tahun? Baru 14 tahun. Dah main game. Contohnya. Main game dah dapat duit. So hidup kita duit. Kita duk fikir duit. Dan saya berjumpa dengan anak-anak remaja, even 27 years old, umur dia. Dah pernah nak bunuh diri tuan-puan. Sebab memang bila saya dengar dia punya cerita latar belakang family dia, saya nak menangis. Dia balik tu meleleh mata saya. Saya termenung sekejap. Sebab mak dia meninggal dunia. Kalau ceritanya panjang lah. Ayah dia ni jenis womanizer. Dan ayah dia memburukkan adik-beradik dia, termasuk dia, kepada makcik-makcik dia. Semua makcik-makcik dia ni memburukkan marah dia. Dia dah tak ada mak dah. Jadi dia pernah attempt suicide. Tapi tak mati-mati Ustazah, dia kata. Dan kemudiannya saya tanya dengan dia. Ini umur 27 tahun . Saya kata dengan dia, so apa you punya plan and what is your wish? Tuan-puan, memang yang ini yang merosakkan diri dia. Sebab dia tidak mampu berfikir dengan betul. Apa dia punya wish? Ustazah, saya nak duit yang banyak. Supaya saya boleh bantu bangunkan adik saya. Dan bila saya membuat adik saya berjaya dengan duit itu, quote unquote, ayah saya akan tunduk dan kembali pada saya. Saya pun tersandah. Macam mana dia boleh berfikir macam tu? Sekarang ini materialism. Lebih dia nampak semua perkara boleh diselesaikan dengan duit. Saya kata boleh kita ubah. Sebab kita dah nampak dah dia punya structure, plan dia tu. Tapi saya kata boleh kita ubah, saya kata. Sekarang ni awak tukar yang duit tu kepada akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, dia macam tak boleh terima macam mana akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, awak boleh memberdayakan, memberi sokongan moral kepada adik awak untuk berjaya. Adik awak tak perlukan duit. Sebab dia ada kreativiti dia sendiri. Yang dia boleh menjana duit dengan kreativiti. Dengan akhlak awak, awak memberikan adik awak itu kemahiran, semangat dan harga diri yang selama ini hilang. Dan daripada situ dia ada keyakinan dan dia boleh cari duit. Kalau awak bagi duit, macam seolah-olah kita bagi
kucing ikan. Kita tak bagi dia pancing, dia pun diam. Tak tahu terima ke tak terima, tapi saya akan jumpa dia lagi bulan depan. Jadi nak ceritanya, cara berfikir umur 27 tahun tak matang perempuan. Macam mana nak selesaikan masalah dengan duit? Kita duk fikir semua selesai masalah dengan duit. Duit bukan segala-galanya. Nabi ingat apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. So kalau akhlak tak settle, jangan haraplah semua settle. Kalau 1 juta pun diberi kepada kita, kita boleh habis dalam masa 1 hari. Sekiranya kita tidak ada moral pengurusan keuangan yang baik. Jadi landasan kita itu perlu dikembalikan balik sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita Allah kirim, dia pegang kepada landasan saja. Ikut sunnah Nabi. Maksud sunnah Nabi, hablum minan nas. Macam mana kita berhubung dengan manusia. Dan begitu juga dengan barang-barang. Sebab Nabi kan, pemilikan Nabi semua ada nama dia. Cincin Nabi ada nama dia. Mangkuk Nabi ada nama dia. Tuan-puan ada mark kan? Kat rumah ada mark. Mark tu cawan. Ada tak nama dia? Tak ada, bagi nama sekarang. Kita ada jam kan? Jam tu selalu kita pakai. Dialah yang mendampingi kita. Dialah yang bagi tahu masa pada kita. Bagi nama. Sebab bila dah ada nama, kita ada rasa apa? Dia rasa sayang. Bila sayang tuan-puan, Allah dah pecah ni, boleh beli baru. Kalau ada sayang, dia tak akan macam tu. Pecah, tampal lagi. Kan sekarang ini jenis musim dunia kita, dunia pakai buang. Sebab kita tidak ikut apa yang Nabi ajar. Kita tak sayang. Sehingga bila dah terbiasa dengan dunia pakai buang ini, bila dapat pasangan yang baik, yang tak baik, kita pun teringin bila rasa aku nak buang dia. Ada je benda tak kena dengan sesama manusia, putus. Asyik-asyik putus saja. Tak apa, kawan lain boleh cari. Tak apa, mentua boleh cari. Tak apa, suami boleh cari ya. Jadi cepat-cepat putus. Nabi SAW tak ada. Dia letak pada sesuatu itu ada nama. Kuda dia ada nama, kereta kita ada nama kak. Ada Proton. Contoh kan, Proton tu nama Proton kan. Kita bagi nama spesifik pada dia. Kalau Nabi punya unta, nama dia Qaswa. Letaklah nama Qaswa. Oh, tuan-puan akan rasa lain. Nak naik apa tu? Qaswa. Dia jadi lain. Sebab Nabi SAW ini, dia mengajar kita untuk memiliki vibe. Ataupun memiliki aura-aura yang baik. Aura-aura yang positif. So sebab itu, sentiasalah berpegang kepada ajaran Nabi. Kalau kita tak berpegang kepada ajaran Nabi, anak-anak kita, mana mungkin tuan-puan akan berpegang dan mengenali Nabinya. Dan saya rasa kita sudah ada jenazah almarhum ke atau almarhumah yang mungkin lepas ini kita akan sama-sama solatkan tuan-puan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberi kesimpulan ya. Jadi kesimpulan daripada cerita dan kisah saya sebenarnya banyak lagi, tapi ini dah nak masuk dah 10.30, 4 minit lagi. Apa yang saya dapat kecintaan daripada Rasulullah ni tuan-puan? Kita sebagai ibu bapa kena menjentikkan rasa kepada setiap ahli keluarga kita agar mereka meletakkan cinta kepada Rasulullah sebagai agenda utama. Tuan-tuan, puan-puan, seandainya kita meninggal dunia, anak kita menangisi kita, mencintai kita, mengasihi kita, tetapi cinta dia kepada Rasulullah second after us. Dia cinta kita lebih, mak lebih daripada Rasulullah. Kita fail. Kita bertemu Allah dalam keadaan gagal. Letak tekad dan azam sebelum kita mati. Anak-anak kita pastikan dia mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap ibunya ini. InsyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.